Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Perkongsian kali ini adalah berkaitan dengan Al-Khawarij. Seperti mana kita telah ketahui pada perkongsian lepas, terdapat kumpulan yang terhasil ataupun terbentuk disebabkan oleh punca utama ni ialah pemerintahan, persoalan politik dan juga pemerintahan. Siapakah yang layak menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya ialah Al-Khawarij selain daripada Syiah dan juga Murji'ah. Perkongsian kali ini kita akan dalam tajuk Al-Khawarij ini saya akan bahagikan kepada dua bahagian perkongsian. Untuk perkongsian kali ini hanya 3 perkara asas yang akan dikongsikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan ciri-ciri yang ada dalam kumpulan Khawarij. Bagaimanakah pendekatan dan juga sifat-sifat kumpulan ini. Kemudian yang kedua ialah punca kewujudan dan sedikit perkembangan ringkas mereka, kumpulan ini iaitu Khawarij. Dan juga yang ketiga ialah sebab penamaan Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Bagi para pelajar tingkatan 6 STAM boleh merujuk dalam buku teks muka surat 16 . Kita mulakan dengan isi yang pertama berkaitan dengan Khawarij ialah mumayyizatihim, ciri-ciri yang ada pada kumpulan Khawarij. Jadi dalam peperiksaan nanti kemungkinan dia nyatakan ciri-ciri ini sebagai simulasi, kemudian ditanya kenyataan di atas merujuk kumpulan apa. Itu contohnya. Jadi ciri-ciri ini kamu perlu perhatikan, ingat supaya tidak tertukar dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Tengok ciri mereka ialah hum asyaddul firaqil islamiyah difa'an an i'tiqadihim. Mereka adalah golongan yang paling kuat mempertahankan keyakinan mereka ataupun pegangan mereka. Golongan yang begitu ekstrim dalam pegangan mereka, mempertahankan pegangan mereka. Yang kedua cirinya ialah wahamasatu li ra'yihim. Begitu bersemangat jika berkaitan dengan pandangan dan juga pendapat mereka. Bersemangat dan juga begitu kuat mempertahankan. Begitu juga mereka dikenali sebagai orang yang begitu ta'assub. Wa qad dafa'ahumut ta'assubu li fikratihim ila. Akibat daripada keta'assuban mereka kepada pemikiran yang mereka pegang membawa kepada istikhdaf lil makhatir. Mereka sanggup menghadapi sebarang tentangan ataupun bahaya. Begitu juga disebabkan ta'assub tadi mendorong mereka menjadi wa qaswatil qalbi. Mereka menjadi keras hati ala ghairihim, ke atas selain daripada kumpulan mereka. Mereka tak hiraukan apa-apa. Hati mereka keras berhadapan dengan kumpulan yang selain daripada aliran mereka. Begitu juga ta'assub mereka ini membawa kepada wal ghurbati fil maut ikhlasan li aqidatihim. Begitu mendorong mereka suka menghadapi kematian kerana mempertahankan akidah mereka. Sanggup matilah maksudnya, sanggup mati untuk mempertahankan pegangan yang mereka pegang di dalam Khawarij. Inilah ciri-ciri, 3 ciri yang ada dalam Khawarij. Yang pertama, mereka begitu ekstrim mempertahankan pegangan mereka, begitu bersemangat
dan begitu ta'assub, yang mana ta'assub itu membawa kepada sanggup menghadapi apa jua keadaan sehingga mereka sanggup mati untuk mempertahankan akidah mereka. Ya. Isi yang kedua ialah berkaitan dengan perkembangan mereka, nash'atuhum. Apakah punca sebab wujudnya Khawarij dan juga bagaimana secara ringkas perkembangan mereka. Yang pertama, sebab kewujudan mereka ialah bisababi tahkim fil khilaf baina Sayyidina Ali wa Sayyidina Muawiyah. Seperti mana kita ketahui, dalam sejarah Islam ada pertelingkahan di antara dua sahabat, iaitu Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Dalam pertelingkahan tersebut ada seruan daripada Sayyidina Muawiyah untuk mengadakan majlis perdamaian ataupun diistilahkan sebagai at-tahkim untuk menyelesaikan isu yang menjadi pertentangan di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Jadi sebab utamanya ialah tahkim, yang di mana mereka iaitu Khawarij ini tidak bersetuju Sayyidina Ali menerima tawaran perdamaian ataupun tahkim tadi. Jadi mereka tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali untuk menerima perdamaian ataupun tahkim di antara kumpulan Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Begitu juga mereka telah menuntut talabu min Imamil Ali iqrar ala nafsihi bil khata'i. Mereka selepas mana Sayyidina Ali menerima majlis perdamaian tersebut ataupun tahkim, mereka menuntut Sayyidina Ali supaya mengaku bahawa keputusan Sayyidina Ali menerima tahkim itu adalah merupakan keputusan yang salah, bil khata'i, salah. Bal kuf liqabulihi at-tahkim. Bahkan dia menuntut Sayyidina Ali mengaku bahawa keputusan menerima majlis perdamaian tersebut ataupun tahkim itu membawa kepada kekafiran, kufur. Tetapi tuntutan mereka itu tidak ditunaikan. Lam yastajibu lahum. Sayyidina Ali tidak menerima tuntutan mereka tersebut. Oleh demikian mereka, apa yang mereka lakukan? فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى قَرْيَةٍ تُسَمَّى حَرْوَرَاء وَسَمُّوا بِالْحَرْوَرِيَّةِ. Mereka telah bersepakat selepas mana Sayyidina Ali menolak tuntutan mereka, tidak menerima tuntutan yang mereka tuntut, mereka telah bersepakat keluar daripada Kufah dan pergi ke sebuah kampung nama dia Harwara, dan sempena kampung itu mereka dikenali sebagai Harwariyah, golongan yang berada di kampung tersebut. Jadi itu secara ringkas bagaimana punca dan perkembangan ringkas perjalanan kewujudan Khawarij. Asasnya ialah mereka tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali kerana menerima majlis tahkim ataupun majlis perdamaian dengan Sayyidina Muawiyah. Berkaitan dengan majlis tahkim, ada perkara penting untuk diberikan perhatian untuk peperiksaan, iaitu isi berkaitan dengan mumassil fi majlis tahkim. Siapakah wakil di dalam majlis tahkim tersebut ataupun majlis perdamaian tersebut. Jadi tokoh-tokoh ini perlu diingat dan juga diberikan perhatian. Yang pertama, seorang sahabat nama dia Abu Musa al-Ash'ari adalah mumassil li Sayyidina Ali. Dia merupakan wakil ataupun menjadi wakil kepada Sayyidina Ali, pengganti ataupun wakil. Kemudian bagi Sayyidina Muawiyah pula, mumassil dia ialah Amr bin As. Kedua-dua ni juga adalah sahabat. Jadi wakil
setiap yang mewakili Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah ini perlu dihafal dan juga diingat. Ya. Ini berkaitan dengan Majlis Tahkim yang menjadi punca wujudnya kumpulan Khawarij. Kemudian yang terakhir bagi bahagian ini ialah perkongsian berkaitan dengan sebab penamaan Khawarij. Tengok di sini ya. Utliqa alaihim ismul Khawarij li'annahum, dinamakan dengan nama Khawarij, dipanggil dengan nama Khawarij sebab kharaju ala imamil Ali wa sahbihi. Kerana mereka menentang, ya, kharaju ala ni maksudnya menentang. Menentang Sayyidina Ali dan juga para sahabat Sayyidina Ali. Oleh sebab tu nama dia Khawarij. Kharaju ala. Makna mereka telah, asalnya mereka berada dalam kelompok Sayyidina Ali, mereka keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali dan menentang Sayyidina Ali. Oleh sebab tu nama dia Khawarij. Kemudian mereka juga menamakan diri mereka, ya, menamakan diri mereka dengan Syurah. Syurah. Ini penamaan yang mereka sendiri namakan mereka, ya. Kerana akhzan min qawlihi ta'ala wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Daripada perkataan yashtari ini, mereka gelarkan diri mereka sebagai Syurah, ya, pembeli. Jadi kedua-dua nama ini perlu diingat dan kenapa mereka dinamakan dengan penamaan sedemikian. Soalan mungkin tanya, limaza sumiyal Khawarij bil Khawarij ataupun limaza sumiya anfusahum, limaza samu anfusahum bis syarra. Kedua-dua nama ini dan juga alasannya adalah merupakan isinya amat penting untuk peperiksaan dan untuk diingati. Itulah perkongsian berkaitan dengan Khawarij bahagian yang pertama. InsyaAllah kita akan berpindah ke perkongsian yang bahagian yang kedua. Kita akan melihat di bahagian kedua apakah prinsip-prinsip yang menjadi pegangan Khawarij yang membezakan mereka dengan kumpulan-kumpulan yang lain dan beberapa isi yang lain berkaitan dengan kumpulan Khawarij. Untuk setakat ini, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.